Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung lagi pengajaran kita tajuk index number. Okey, jadi saya ulang semula. Saya ulang semula lah apa yang kita dah belajar itu pasal index number ataupun price index. Jadi kat sini kita ada 3 formula. Jadi pertama formula ni lah yang I sama dengan masih ingat lagi? Okey, jadi dia punya aplikasi dia yang kita boleh gunakan contoh soalan ni. Okey. Nanti perteminda ni saya akan bagi kat pelajar. Okey. Jadi yang pertama kalau kita soalan tanya pasal indeks, jadi kita indeks tuan-tuan dibagi duit, jadi kita boleh guna formula ni. Ataupun soalan diberi indeks, tuan dia tanya duit, jadi pakai formula ni sama juga. Okey, jadi senang cerita kalau duit je mesti pakai formula ni. Okey, duit je mesti pakai formula ni. Kemudian yang kedua, kita ada formula iaitu formula untuk indeks gubahan ataupun composite index. Ni. Okey, ni composite index. Jadi ni contoh penggunaan composite index. I sama dengan. Jadi kali-kali campur bahagi. Ni untuk composite index ataupun indeks gubahan. Okey. Kemudian satu lagi formula yang biasa, okey, yang agak penting diguna ni. Ni formula Love nama dia. Okey, ni Dr. Love lah konon. Ni formula dia. Jadi ingat ada 3 penggunaan. Ada 3 penggunaan formula untuk tajuk ni. 3 sahaja. Okey. Jadi seperti saya janjikan, jadi kita akan masuk kepada satu lagi penyelesaian masalah iaitu yang melibatkan peratus. Yang melibatkan peratus. Jadi biasa soalan ni yang melibatkan peratus ni dia akan bagi soalan C ataupun D. Okey, jadi kalau yang ni soalan C yang ada peratus. Jadi saya tunjuk sekali lah untuk contoh satu ni saya akan tunjukkan daripada soalan nombor 1. Jadi soalan nombor 1 kalau pelajar tengok, okey, cari inilah X, Y dan Z. Ni X, Y, Z. Ini duit RM. Jadi ini duit. Bila duit, formula dia mestilah I sama dengan. Jadi soalan yang A. Okey. Soalan yang A, jadi untuk mencari nilai X, jadi guna formula I sama dengan P tahun berapa ni? P tahun 2016 dengan 2014. 16 per P 2014 kali 100. Dia belajar masukkan lah. Okey, jadi indeks ni nampak ni. Ini indeks tau. Indeks ni duit kena kalau pasti mana indeks mana duit. Ini indeks ni, indeks harga. So ni indeks, ini RM, duit. Jadi belajar masukkan je lah. 120 sama dengan okey, 60 sen, mesti 0.60 jangan tulis 0.6 je tak boleh. Bagi X kali 100. Jadi belajar kira lah, so X akan dapat 0.5 iaitu 50 sen. Yang tu 0.5 salah, mesti letak 0.50. Okey, kemudian untuk mencari Y cari yang sama juga. Jadi indeks ni 125 Indeks tu 125 sama dengan Y bahagi 1.2 kali 100. Jadi kiralah ni di atas, Y akan dapat jawapan dia adalah RM1.50. Ini jawapan saya tengok kosong tertinggal ni, RM1.50. Okey. Satu lagi untuk mencari Z, senanglah Z, formula yang sama juga. Jadi untuk mencari Z, indeks tu Z indeks ni Z. So Z sama dengan, bahagikan je lah 0.4 bahagi 0.5 kali 100. Jadi Z sama dengan 150. Okey, kita settle soalan yang A. Okey, yang B, soalan tanya apa? Hitung indeks gubahan ataupun calculate the composite index. Jadi composite index macam biasalah formula dia. Ni formula ni yang ni. Ni kertas ni saya bagi. Nanti kalau awak nak print je lah. Ni I sama dengan. Okey. Jadi pakai je formula tu. B1. Okey, jadi ni ni dia punya ni Ni dia punya weightage dia. Ni pemberat dia, weightage, W. Okey. Jadi B1 ambil dulu indeks yang pertama 120. Ni simbol I bar. Sama dengan I bar ni untuk composite index ataupun indeks gubahan.
120 kali A. A ni kena kira berapa ni? 120 ni 250 29, so sini 70 campur 125 kali yang B 120 campur Z apa tadi? 150 kali C 130 campur last kali 80 kali 40 bahagi semua dengan jumlah weightage dia. Jadi ni percentage, so dia darjah degree, so 360. So jawapan dia adalah sama dengan 128.06. Okey. Okey, dah selesai dah untuk B1. Okey, untuk yang B2. Okey, seterusnya hitung kos sepadan. So ni RM. Dia tanya duit. Ingat formula RM. So I sama dengan duit tahun 1 per duit tahun kosong kali 100. Jadi kalau sini tengok apa yang dia tanya. Memasak nasi lemak. Okey, untuk masak nasi lemak ni, jadi indeks dia mesti guna indeks gubahan. Ni guna composite index yang atas ni. Jangan guna yang A, B, C, D tak boleh guna. Kalau nasi lemak mesti guna yang indeks gubahan ataupun composite index ni kat sini ni. Untuk nasi lemak tu tahun dia 1614. Okey, terus dia pakai, so akan guna yang ni lah. Jadi 128.06 sama dengan, okey, tengok duit dia tahun berapa dia bagi, RM2.20, so 2016 letak atas. RM3.20 bahagi P kosong lah kali 100. Di ni atas. Jadi P sama dengan, so harga tu apa, kita tengok jawapannya dah Okey, RM2.50. Itulah jawapan dia. Ni harga untuk tahun 2014. Dia 1614 So ini adalah harga untuk tahun 2014, RM2.50. Okey, faham Okey, ini cerita pasal duit. Okey, kita tengok apa jadi kalau dia cerita pasal ni, pasal peratus. Kita tengok soalan C ni cerita pasal peratus Okey, jadi bila cerita pasal peratus ni, okey, dia lebih kurang sama je dengan awak belajar dulu masa awak darjah 6 ke darjah berapa lah. Okey. Jadi pasal peratus, jadi tengok sini. Okey. Kos memasak nasi lemak meningkat. Nasi lemak nasi lemak ni dia mesti composite index. Ingat bila nasi lemak ni dia mesti composite index. Composite index tu dia meningkat sebanyak 20%. Jadi terus tulis je. Jadi yang sini composite index dia iaitu indeks tahun berapa ni? Indeks dia tahun composite index tahun 1816. 18 dengan 16 adalah sama dengan meningkat 20 jadi 120. Macam tu je. Okey. Lepas tu cari indeks gubahan 1814. Okey. Ingat ini indeks gubahan. Indeks gubahan. Jadi ingat bila macam ni, okey, kita ada satu lagi tadi indeks gubahan. Kita ada satu lagi composite index yang kita cari tadi ni kat sini. Baru tadi kat sini jawapan dia sama dengan 128.06. 128.06 betul. Jadi kita akan gunakan ni lah. Jadi kita ada satu lagi composite index dia untuk 1614 adalah dengan berapa? 128.06. Ni. Jadi tengok ni ada dua indeks kan. Bila dua indeks kita akan gunakan love untuk kita mencari tahun berapa ni? Tahun 1814. Jadi kita gunakan macam biasa ni, ada dua indeks, jadi kita gabungkan, sebab dia nak cari yang 1814. Terus ni 14, 16, 18. Jadi yang sini 18, 16 dia adalah 120. 16, 14 adalah 128.06. Jadi ini formula dia apa? Ingat kan formula dia, iaitu 128.06 kali 120 bahagi 100. Ini formula dia kan, ni kali ni bagi 100. Jadi sama dengan, jadi kita cari adalah I tahun 18 dengan 14. Okey, jadi kira lah. So kita akan dapat jawapan dia 153.70. 153.70. Okey. Jadi kita tekan kalkulator lah. 128.06 kali 120. 153.67 bagi 100. 153.67
Mak tengok dah salah dah. Apa ni? 70 siapa buat ni? 153.67. 153.67. Okey, jadi selesai dah untuk soalan C. Okey, sekarang apa tengok soalan D. Okey, soalan D dia adalah okey, nampak lagi okey. Soalan D dia adalah indeks 1 to 8. Ni pun dua indeks harus dibagi tahu untuk B. Untuk B ada dua indeks dibagi. Yang pertama dia adalah untuk indeks yang 1914. Dibagi 1914. So 19 base 14 dia adalah sama dengan 128. Kalau kau tengok yang B ada satu lagi yang dalam jadual ni. Dalam jadual ni. Dalam jadual ni dia adalah 1614 tengok ni. 1614. Dia adalah sama dengan 125. Jadi yang ni mesti guna love jugalah sebab dia ada dua indeks dibagi kat sini. Jadi macam mana cara dia? Jadi inilah. Sini 14, sini 16, sini 19. 19 14 128, 19 14 sini 128, 16 14 125. Ini pakai yang B bukan pakai yang indeks gubahan, bukan pakai composite index, pakai yang ni, pakai yang indeks untuk B. Jadi ni tak tahu letaklah sini apa-apalah M. Jadi formula dia sama dengan 125 kali M bahagi 100. Jadi ni atas. Jadi M sama dengan kiralah ni kali 100 lepas tu bagi 125 128 kali 100 bagi 125. Jam dia 102.4. Betul tak jam dia? Alamak, salah pula jam dia. 102.4. 1916 dulu tu. 1916 M. 102.4. Boleh? Untuk C dengan D. Boleh ni yang beratus satu soalan je biasa yang C lah. Yang lain biasa saya dah terangkan yang lepas. Jadi kita tengok lagi soalan yang agak berbentuk yang peratus yang agak susah sikit. Yang ni ni naik tengok sini dia naik 15%. Jadi macam ni terus tulis je. Indeks untuk tahun 2020 base 2018 dia adalah berapa? 115. Macam tu lah. Tu cara dia. Yang lain ni pun sama. Jadi harga setiap komponen meningkat sebanyak 20%. Jadi jangan nak buat satu-satu, susah. Jadi terusnya ini adalah dia yang composite index dia adalah kira dulu yang ni. Saya tunjuklah yang C ni jadi yang A, B tu saya tak tunjuk lah, saya tunjuk yang C je. Jadi soalan C. Each component increase 20%. So composite index untuk dari 18 ke tahun 2017 dia adalah 120. Sekarang dia bagi duit tu tahun 2006 lah. Kita tak ada lagi 2016. Jadi kita tengok dulu ni yang atas. Ini indeks gubahan tau, composite index. Jadi tengok soalan B. Dia ada 2017 dengan 2016. Jadi kita satu lagi iaitu I bar untuk yang 17 dengan 16 dia adalah sama dengan awak buat ni Jadi jawapan saya ambil je lah kat sini Jawapan dia adalah 104.4. Ini daripada soalan B Ini daripada soalan B. Jadi kat sini kita akan gabungkan dulu lah guna love. Untuk kita cari dia punya ni. Dia punya 2016 yang dibagi 250. Sekarang dia tanya dah 2018. Kita buat love dulu. Jadi sini adalah 16
17, 18. Jadi 18, 17 adalah 120, 17, 16 adalah 104,4. Jadi ini sama dengan 104,4 kali 120 bahagi 100 sama dengan 104,4 kali 120 bahagi 100, 125.28. Tu. Ini adalah tahun I, tahun 18 dengan 16. Jadi lepas tu, ni belum siap lagi sebab dia tanya duit tau. Ni dia tanya duit. Hitungkan kos yang sepadan pada tahun 2008, 18. Jadi terus guna sambung. Jadi 125, ambil ni 125.28 dia adalah sama dengan P18 per P16 kali 100. So 125.28 sama dengan P18 tak ada. P16 dia adalah berapa ringgit? RM250 kali 100. Jadi P18 dia adalah sama dengan kira-kira ni kali inilah kali 250 bahagi 100. Dah 313.2. Ada perpuluhan lah, tak ada. Jadi P18 adalah dengan RM 313.2. Ni yang menunjukkan peratus. Okey. Jadi lain soalan lagi yang menunjukkan peratus juga. Okey, ni berguna sama je lah. Okey, meningkat sebanyak 75%. Okey, meningkat sebanyak 75%. Jadi ini adalah 175. Okey, gas biji kek sepadan. Okey, soalan C saya tunjuk soalan C lah. Ini ada 10 contoh tau saya buatkan soalan. Saya buatkan soalan yang peratus ni semua ada 10 contoh. Semua ada peratus kat sini. Memang sekarang punya soalan semua akan melibatkan peratus. Okey. Jadi cuba sendiri lah, saya tunjuk dulu yang bentuk lain. Okey, yang bentuk lain Okey, saya bagi contoh bentuk lain yang contoh yang ni lah. Yang ni. Okey. Jadi ini contoh soalan. Okey, contoh. Okey. Jadi kalau tengok soalan ni A1, A2 ni yang biasalah. Okey, pelajar buat sendiri Ini duit. Okey, kemudian saya nak tunjukkan yang soalan C. Okey, soalan C. Okey, kalau tengok sini dibagi sini ni yang soalan nombor berapa ni Okey, ni soalan 9 Okey, soalan 9 sekarang. 9 yang C. Okey, dibagi sini berkurang sebanyak 10%. 13 ke tahun 2014 So jadi awak tulis kat sini satu lagi indeks untuk yang 14 dengan 13. Jadi bila sini sebut berkurang 10%, jadi dia akan jadi berapa sini? 90. Ini tak berubah, letak 100 Tak berubah 100. Sini bertambah 5, 105. Ini indeks untuk 14, 13. Berkurang tu tolak je 10. Tak berubah letak 100, 100. Ini bertambah letak campur 5. Ini 14 dengan 13. Jadi apa berlaku kat soalan C? Soalan C, tengok tahun dia. Dia bagi duit 2013. Sini 2014. Tengok tengok tahun dia 13 dengan 14. Kita dah ada belum? Ni dah ada dah. 13 dengan 14. Dah ada 13, 14. Jadi bila ada 13, 14 tapi sebut kek. Bila kek ni, bila kek sebut dia mesti composite index ataupun indeks gubahan composite index. Sebab ada kek kek tu keseluruhan. Jadi mesti guna composite index untuk 14, 13. Jadi kita belum ada lagi composite index untuk 14 dengan 13. Jadi kena buat. Jadi composite index dia I bar sama dengan, so kita kalilah 90 kali pemberat dia 4
campur 100 kali 1 campur 100 kali 3 campur 105 kali 2. Semua akan bahagikan dengan 5, 8, 10. Jadi akan dapat jawapan dia adalah saya dah buat dah ni. Saya kat sini lah yang saya guna. Jawapan dia adalah 97. Jawapan dia adalah 97. Jadi 97 adalah composite index untuk kek. Jadi lepas tu bila dia sebut duit, kita gunakan 97 punya index ni. Walaupun dia composite index, kita boleh guna formula ni. P tahun 14 per P tahun 13 kali 100. Jadi kita masukkan 97 sama dengan berapa ringgit? 25 ringgit untuk 13. Jadi P 14 per P per 25 ringgit kali 100. Jadi akan dapat P 14 adalah sama dengan 24 ringgit 25 sen. Ini untuk kos. Untuk kos 2014. Jadi sekarang soalan dia tanya, kalau nak membuat keuntungan 60%, berapa dia kena jual? Jadi kita naikkan 60% lah. Jadi naikkan 60%. Bila kita nak jual untung 60%, jadi kita naikkan 60%. Jadi macam mana naikkan dia? So buat macam biasa lah, 60% kali berapa duit dia? 24.25. Lepas tu campurkan balik dengan harga kos dia adalah 24.25. Jadi akan dapat jawapan adalah RM 38.80 sen. Inilah. Dia mesti jual harga RM38.80 supaya dapat untung 60%. Sebab ini harga kos dia kat sini. Faham pelajar Okey. Dah 20 minit dah. Okey. Jadi saya tunjuk contoh satu lagi. Last contoh ni. Saya harap pelajar faham. Kalau tak faham boleh tanya saya lah. Okey. Ini sama je. Okey. Ini SPM 2019. Sini 18. Okey. Saya tunjuk ni lah 12 12. Sama juga cara dia. Nampak ni. Dibagi 17 dengan 13. Jadi terus tulis sini je 140. Ingat ini tahun dia tau. 17 dengan 13. Indeks ini 120, sini 160, sini 90. Okey. Saya tengok soalan C A dengan B ni pelajar buat sendiri. Okey. Peratus rugi. Kalkulate juga sama dengan peratus rugi, bugi apa ni? Peratus baca bahasa Inggeris lah. Peratus bagi berapa bulan in the year. Okey. Ini tanya duit lah soalan ni. Calculate production cost in the year 2013. Okey, tengok yang C. Okey, soalan C. Increase 50% from the year 2017 to the year 2019. Jadi ni nampak ni. Dahsyat soalan 2018 ni. Dia bagi percentage, 50% lagi. Increase 50%. Jadi soalan C. Composite index untuk 19 dengan 17 dia adalah 150. Calculate the percentage of changes in production cost from the year 2013 to 2019. Jadi sekarang dia tanya 19 dengan 13. Ini composite index. Jadi tengok atas, ada tak composite index lagi lain? Tak ada, belum buat lagi. Jadi sebenarnya untuk soalan ni mesti buat yang B dululah sebenarnya, sebab yang B dia adalah untuk yang tahun 2013. Kena cari dulu yang B, soalan B. Jadi untuk buat dulu soalan B yang B ni mesti buat composite index dulu untuk yang tahun 17 dengan 13. Sebab dia tanya 13, ni ada 2017. Jadi 17 dengan 13 kena buat dulu. 17, 13 yang kita buat dulu. Jadi dia adalah 140 kali 10 campur ini peratus 10, 20, 70. So sini 3,
sini 30. Campur 120 kali 10 campur 160 kali 30 campur 90 kali 50 bahagi peratus 100. So dia adalah 140 kali 10 campur 120 kali 10 campur 160 kali 30 campur 90 kali 50. So dia adalah bahagi 100. Dia adalah 119. Ni 119. Jadi lepas tu kita sambunglah. Dia tanya duit B. Jadi duit dia adalah ni P tahun 17 per P tahun 13 kali 100. Jadi 119 dia adalah sama dengan, dia bagi duit sini 47,600 tu 217. Jadi 47,600 bahagi P13 kali 100. Jadi dapat jawapan lah. P13 sama dengan 40,000. Okey, dapat. Ini yang B Okey, ni SPM 2018. Okey, soalan B. Okey, jadi soalan C dah senang lah sebab kita dah ada satu lagi indeks untuk 2019 dengan 2013. Jadi kena cari dulu Okey, 19, 13. Okey, jadi cara cari dia. Okey, ni dah selesai. Jadi ingat kita akan guna ni dengan sini untuk mencari 19 dengan 13. Jadi tengok tu ada dua indeks kat situ. Ada dua indeks, iaitu tahun berapa tu? Itulah tahun 1917 dengan 17 dengan 13. Jadi kita akan gunakan yang love tu untuk menyelesaikan masalah ni. Okey. Jadi kita balik tadi terus semula yang soalan C. Okey, jadi soalan C kita sambung lagi. Jadi kita ada satu lagi I tahun 17 13. Kita dapat tadi 119. Jadi soalan tanya percentage 19 dengan 13. Jadi buat love. Okey, 13 17 19 19 17 150 17 13 119. Sini tak tahu sama dengan 150 kali 119 bahagi 100. 150 kali 119 bahagi 100. So dia adalah 7178.5. Okey. Ni adalah indeks, composite index untuk 1913. Tapi soalan tanya change in production. Dia nak perubahan. Berapa perubahan dia? Hitung peratus perubahan Jadi change of production sama dengan, jadi berapa perubahan dia ni? Tolak je lah. 178.5 tolak 100. Jadi sama dengan 78.5. Okey. Nak tulis peratus pun calculate the percentage. Kalau anda soalan tanya percentage, jadi 78. Nak letak peratus pun boleh. Okey. Ni untuk yang soalan 12. Okey, belajar boleh Jadi cuba selesaikan semua soalan dalam yang kertas ni. Okey, jadi kita dah habis untuk yang tajuk index number ni. Okey. Semoga berjaya. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.